Kalau cikgu perasan kan soalan-soalan yang terkini ni MPM sudah kasih bold tau perkataan-perkataan itu. So dia sudah memberi indikator-indikator yang jelas apa yang perlu dibuat. Ya. Cikgu Nafi tengah gotong royong Okey, boleh cikgu? Okey, kita lihat soalan 46. Saya minta pandangan daripada rakan-rakan guru lah. Jangan risau betul atau salah kita belajar. Yang penting kita betul-betul boleh memahami cara menganalisis soalan ini supaya budak pun jelas pemahamannya. Okey. Semua ni pun kawan-kawan saya juga. Cumanya mungkin saya mau berkenalan dengan kawan-kawan yang agak barulah ya. Okey. Saya nampak ada Cikgu Arthur Glenn. Cikgu Arthur? Arthur Glenn dari sekolah mana cikgu? Ya, saya cikgu. Cikgu Arthur dari mana cikgu? Dari SMK Bingkur Keningau. Bingkur Keningau. Okey, boleh cikgu tolong saya jawab untuk soalan 46 cikgu? 46, sediakan graf yang sesuai. Okey. Untuk menunjukkan yang itu kan cikgu soalan Ya. Okey. Ya. So kita buat apa cikgu dulu? Kenal pasti dulu lah graf itu. Okey. So kita keluarkan dulu lah ni cikgu kan? Okey, kita buat apa cikgu ni? Sama ada menentukan itu bar ataupun garis lah. Ya, betul cikgu. Okey, betul. Okey, dan cikgu? Lepas itu kita tengok kadar itu. Okey, kadar. Kita kasih highlight lah kan cikgu sampai di penghujung kan? Ya. Okey, baik. Ini dia punya perkara dan tempoh masa sudah ada di situ. Okey, apa yang cikgu nampak di situ? Kalau kita merujuk kepada kadar perubahan tahunan itu, kadar perubahan itu merujuk kata kunci memesong. Memesong. Okey, which one? Ya. Bar memesong ke garis memesong cikgu? Garis memesong. Garis memesong. Berdasarkan kata kunci apa cikgu pakai garis? Graf garis itu memesong itu kataan apa ni? Sorry. Apa soalan tadi cikgu? Bar garis ataupun cikgu kata dia memesong, lepas tu saya tanya cikgu pakai garis ke bar? Cikgu kata garis memesong. So apa kata kunci yang cikgu gunakan untuk merujuk kepada garis? Bukan garis cikgu, bar. Bukan. Bukan. Okey, potong, okey. Ya. Apa cikgu pakai? Kadar perubahan tu. Kadar perubahan cikgu pakai bar atau garis? Bar. Bar. Okey, cikgu pakai bar. Jadi kita adalah graf bar memesong. Bar memesong, budak akan dapat yang budak kata positif negatif itulah. Begitu. Ya. Okey, boleh? Saya setuju dengan pandangan Cikgu Arthur, tahniah, betul. Okey. Kenapa saya tidak galakkan dengan garis? Ini amalan saya cikgu. Kenapa saya tidak galak? Sebab saya tanya dengan Cikgu Arthur tadi, apa kata kunci yang menunjukkan garis? Jadi tidak ada kan cikgu? Bila tidak ada, kita bagi tahu dengan budak lah. Jadi kita mahu hanya kepada satu jenis media saja. Jadi kita buat dia bar memesong. Okey cikgu? Okey, saya buat alteration kepada soalan tu. Sekiranya menunjukkan unjuran. Katakanlah ada perkataan unjuran di situ. Adakah bar memesong masih relevan cikgu? Tidak. Bila ada perkataan unjuran, bolehkah kita guna lagi bar memesong? Guna garis sudah cikgu. So unjuran di situ sudah membawa kepada garis. Jadi saya akan cakap dengan budak lah. So kata-kata kunci yang begini kita kena tekankan dengan budak supaya dia biasa. Jadi untuk membiasakan tu cikgu kena bagi dia banyak-banyak latihan yang membawa maksud-maksud yang berbeza lah.
Boleh cikgu Tapi ini setakat saya punya amalan dan praktis saya di sekolah. Ya cikgu? Terima kasih cikgu Atta. Okey. Seterusnya kita pergi soalan 45. Hello, Med. Ya saya. Saya Mazrin. Ada soalan berkenaan dengan soalan 46. 46. Okey, sila Ya. cikgu. Cikgu dari mana cikgu? Cikgu Mazrin? SMP Kota Marudu. Kota Marudu. Okey, sila cikgu. Okey, kalau tidak silap dalam soalan 46 ini, dalam petikan ada perkataan dijangka, tapi tidak ada dalam petikan soalan dah, tapi dalam petikan ayat itu ada dijangka. Jadi kami mau tahu skema dia, sama ada kalau kita tidak tertulis itu perkataan dijangka, salah atau tidak. Okey, baik. Terima kasih cikgu atas soalannya. Ya. So sekarang persoalannya jangkaan ini tadi. Tadi saya ada sebutkan tentang isu berbangkit adalah tentang perkataan jangkaan. Dalam soalan tidak wujud perkataan ini, tidak ada. Tapi bila dalam petikan dia kata 2013 itu adalah perkataan, adalah angka-angka yang dianggarkan, yang dijangkakan. So, kemahiran pelajar bila membaca soalan, jika terlihat, ternampak, terbaca, terperasan perkataan anggaran atau jangkaan ini pada tahun 2013, maka cepat-cepatlah naik kepada soalan itu, terus buat pembetulan, tulislah letak anggaran di situ. Mesti terus on the spot, the moment they saw the perkataan. Jangan lagi bila nantilah lupa lah itu. Bila dia jumpa, kita ajar dengan berat. Nampak saya perkataan anggaran, terus balik kepada tajuk, terus tulis perkataan anggaran itu. Sebab dalam soalan tak jumpa, tapi baca dalam petikan dia keluar perkataan jangkaan itu. So ini merupakan kepekaan para pelajar kita terhadap petikan yang dibaca. Jadi kalau pelajar mampu untuk berada dalam posisi peka kepada data-data yang diberikan, saya rasa kita boleh senyum dengan lebar sudah. Boleh cikgu? Boleh. Thank you. Okey. Ya, Assalamualaikum Cikgu Awang. Cikgu Amit. Ya, Cikgu Amit. Sorry. Ya. Saya ada pertanyaan. Soalan yang soalan tadi yang 40 soalan ulangan untuk nombor 6 itu. Nombor ini. Jawapan dia adalah graf bar memesong tadi kan? Graf bar 46. Okey, ya. Okey. Itu jawapan dia tadi tu. Mana dia? Ya, yang dibincangkan yang soalan 6 2020 ulangan tu jawapan dia adalah graf bar memesong kan? Saya punya jawapan ya itu, graf bar memesong. Betul cikgu. Okey, tapi pada tahun 2015 soalan ulangan 2015 ada soalan yang hampir sama, iaitu kadar perubahan tahunan kadar keluaran dalam negara kasar KDNK mengikut sektor terpilih dari tahun 2010 hingga 2013 dalam kurungan ramalan. Jawapan dia adalah graf garis biasa. Jadi boleh bagi pencerahan sebab dia punya keyword itu dia hampir sama, tapi jawapannya berbeza. Okey cikgu, daripada penjelasan saya tadi cikgu, boleh minta pencerahan. Saya punya pandangan adalah graf bar memesong sebab soalan 2015 ulangan. 2015 kejap dan cikgu sudah nampak skema itu? 2015 ini soalan ini ya. Okey, ini cikgu Ya. Okey. Ya. So soalan ini adalah soalan garis. Garis. Ini cikgu. Betul cikgu? Cikgu? Ya, betul. Okey. Jawapan untuk soalan 2015 ulangan adalah graf garis kan? Garis. Okey. So kalau kita tengok kepada perkataan ini, kadar sama saja cikgu kan? Tiada perubahan apa-apa kan cikgu? Betul kan cikgu? Replika saja kan? Jadi kalau kita tengok betul. Kita kena berpegang kepada begini cikgu. Saya punya pandangan 2015 punya skema dengan 2020 punya skema mungkin jadi tidak sama sudah. Walaupun soalannya sama,
tetapi melalui pendekatan kita tadi, maka kita boleh baca soalan itu mungkin membawa dua pengertian media. Tetapi kalau pada saya, kita jangan kasih serabutkan kepala pelajar. Kita cakap dengan pelajar, kalau kamu jumpa perkataan garis, maka kita buatlah dia jadi garis memesong. Tapi kalau dia tidak ada perkataan garis, maka kita kasih clear di fikirannya bahawa ini adalah bar memesong. Begitu. Dan saya tidak boleh katakan bahawa skema yang ada 2015 boleh terpakai pada tahun skema 2020. Saya rasa itu kita perlu hati-hati jugalah, sebab saya rasa mungkin skema pun sudah agak terbuka sekarang ni. Semua orang merujuk kepada satu skema dan berpegang kepada skema tu untuk tahun-tahun berikutnya. Tetapi apa yang saya boleh cakap, mungkin tindakan itu mungkin kita kena hati-hati, sebab skema yang berlaku pada tahun-tahun sebelumnya mungkin tidak boleh terpakai sudah untuk tahun-tahun berikutnya. Itu saja saya boleh cakap, Cikgu. Ya? Okey. Okey, terima kasih Cikgu. Kalau saya punya pemahaman 46 dengan 2015 tadi sama, cumanya saya punya penerangan kadar perubahan itu adalah untuk memesong dan tidak ada perkataan garis, so saya akan minta pelajar saya buat bar memesong. Itu adalah pendekatan yang terbaiklah saya buat untuk pelajar saya. Ada apa pendapat kawan-kawan yang lain? Cikgu Amir. Ya, sila. Mungkin ada kemungkinan ke yang membezakan garis dengan bar ini ialah dari segi bilangan sektor. Mungkin yang awal tadi 2015 sektor dia terlampau banyak walaupun tahunnya sama, dan yang akhir ini sektor dia tidak banyak macam 2015. Jadi yang banyak tadi, kalau kita buat bar, berapa banyak palang yang akan jadi, kalau kita buat garis lebih sesuai. Ada kemungkinan begitu kah? Saya tak pasti. Kalau sejujurnya saya tak pasti bahawa, sebab saya tidak pernah ajar budak kalau pemboleh ubahnya banyak tidak boleh ditulis dengan graf bar, ataupun pemboleh ubahnya sikit kita boleh buat dengan garis. Saya tidak pernah tekankan benda ini, tetapi mungkin pandangan kawan-kawan juga mungkin boleh diterima. Jadi saya tidak ada satu formula yang mengatakan bahawa itu adalah satu pegangan yang betul atau boleh dipakai. Cumanya kalau cikgu tanya dengan saya, amalan yang saya buat, saya berdasarkan kata kunci sebentar tadi, itulah yang saya pakai. Kadar perubahan itu buat dalam bentuk memesong, dan kalau tidak ada garis kita buat di dalam bentuk bar memesong. Itu saya punya pandangan lah ya. Tapi kalau mungkin Cikgu Nur kata kemungkinannya pemboleh ubahnya banyak itu kita buat dengan garis dan sedikit itu kita buat dengan bar, itu saya rasa boleh dipertimbangkan. Tapi saya belum pakai benda tu. Terima kasih Cikgu Nur. Cikgu Amir? Saya, maaf. Mungkin kita boleh beri laluan kepada Cikgu Jeffrey. Cikgu Jeffrey dari SFK Kota Merdu 2 yang angkat tangan tanya soalan. Sila. Okey, Cikgu Evelyn dulu. Cikgu Evelyn kata kalau dalam petikan ditulis dijangka tetapi pelajar tulis dalam perkataan anggaran, boleh terima ke tidak? Maksud sama Cikgu Evelyn, jangkaan dan anggaran tu sama. Cumanya saya mau tengok keakuran pelajar. Sama juga dalam karangan. Jika ditulis dalam perkataan itu dijangka, pakailah perkataan jangkaan, jangan pakai anggaran. Ya, jadi itu mungkin menunjukkan kepatuhan pelajar kepada arahan soalan. Ya. Okey, cikgu apa tadi? Cikgu Jeffrey. Cikgu Jeffrey. Cikgu Jeffrey sila. Ya, terima kasih Cikgu Hamid. Selamat pagi. Selamat pagi semua kepada kawan-kawan. Okey, merujuk kepada soalan nombor 46 tahun 2020, soalan nombor 6 itu. Ya, okey. Yang hampir sama dengan soalan 2015 tu. Andai katalah pada soalan 2015 itu skema dia adalah garis. Andai katalah pada tahun 2020 soalan 6 ni pelajar jawab juga untuk garis. Adakah jawapan dia diterima? Itu saja Tuan Hamid. Okey, terima kasih Cikgu Jafli. Jadi ini masih berkaitan dengan skema yang kita sendiri pun tidak ada kuasa. It's out of our control sebenarnya. Tetapi saya sangat yakin dan percayalah
kumpulan-kumpulan pemikir yang mencadangkan jawapan-jawapan yang sesuai itu sudah mengambil kira kepada semua jenis situasi yang kita bincangkan di sini. Ya, contohnya macam soalan ini pernah naik dan skemanya adalah garis. Dan sekarang pula budak buat garis, tetapi ada pelajar buat dalam bentuk bar memesong. Adakah jawapan itu boleh diterima atau tidak? Dan pada pendapat saya, jika keadaan ini berlaku, maka saya sangat yakin dan percaya kumpulan-kumpulan pemikir yang mencadangkan jawapan itu sudah pun sebenarnya mengetahui keadaan ini. Dan saya percaya katakanlah kalau garis keluar mungkin masih dianggap betul, dan jika bar seperti mana yang saya cakapkan juga betul. Cumanya kalau pendapat saya hanya berpihak kepada satu jenis media. Amalan saya lah, saya tidak mau budak buat boleh garis, boleh bar, anda mau. Jadi kalau mungkin jawapan itu bar dan dia ditolak, jadi ada kemungkinannya kita mencari kenapa rasionalnya ditolak, atas sebab apa kan? Dan saya tidak boleh cakap bahawa kenapa saya buat garis? Oh, sebab ini skema terdahulu. Salah cikgu. Cikgu tidak boleh pegang skema tahun-tahun sebelumnya. Kalau cikgu kata skema itu ini sama banding soalan tahun lepas, jadi ini adalah skemanya. Itu satu tindakan yang pada saya kurang bijaklah. Sebab kenapa nanti dia akan tanya cikgu dapat dari mana skema. Jadi masalah pula pada kita nanti. Jadi pada saya kalau ditanyakan kenapa 46 tu boleh kepada bar, saya jawab berdasarkan kepada rasional yang baru saya berikan sebentar tadi. Mungkin boleh menjawab cikgu? Boleh terima ke cikgu jawapan saya tu? Okey, Cikgu Chong macam ada soalan Cikgu Chong. Chong Ali? Ya, selamat pagi Cikgu Amit. Pagi dan Cikgu Chong Ali. Saya ingin memberi pandangan lah untuk soalan 46 tu. Sila Cikgu. Graf. Sebab keywordsnya ialah kadar perubahan. Jadi jawapan yang paling tepat tu bar memesong. Itu yang saya setujulah. Sebab kata kuncinya ialah kadar perubahan, ataupun kadang-kadang mungkin dia akan guna perkataan peratus atau peratusan perubahan. Jadi memang jawapan yang tepat ialah bar memesong. Okey, sekiranya katakanlah di dalam soalan tu dia tambah menunjukkan aliran kadar perubahan. Selepas perkataan menunjukkan, dia tulis menunjukkan aliran kadar perubahan. Jadi memesong. Sebab perkataan aliran. Dia kadar perubahan kan, tapi dia tambah perkataan aliran kadar perubahan. Jadi aliran itu menunjukkan dia garis. Jadi jawapan akan jadi garis memesong. Saya akan ajar pelajar saya begitulah. Okey. Terima kasih Cikgu Chong. Jadi kita punya cara dan pendekatan adalah samalah. Jadi mesti tengok betul-betul kata kunci itu sama ada dia berpihak kepada bar ataupun garis. Terima kasih Cikgu Chong. Jadi itu hanyalah pandangan kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan ada pandangan yang mungkin lebih baik, lebih bernas, saya alu-alukan. Cikgu Ibnu. Cikgu Ibnu silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu Nafi ni, Cikgu Amit. Cikgu Nafi silakan Cikgu. Sebenarnya yang skema tahun 2015 tu, yang soalan ulangan tu kan, saya rasa cikgu-cikgu terpengaruh dengan buku yang dikeluarkan di pasaran tu. Buku yang dikeluarkan pasaran, dia skemanya graf garis memesong. Sedangkan skema sebenarnya ialah graf bar komponen, bar memesong dan graf garis memesong. Dua-dua diterima. Tapi dalam buku yang di pasaran tu dia menggunakan graf garis memesong. Itu yang ramai yang cikgu terkeliru tu. Anak murid saya pun terkeliru. Cikgu, skemanya dia bagi dalam buku dia bagi graf garis memesong. Sedangkan skema sebenarnya graf bar memesong. Dan graf garis memesong juga boleh diterima. Begitu juga dengan soalannya 2020 ulangan tu, kedua-duanya boleh diterima.
Okey. Tapi yang paling tepat sekali ialah kalau kadar perubahan tu adalah graf bar memesong. Cuma MPM tu masih lagi menerima graf garis memesong. Cuma jika unjuran di depan dia memang dia memang graf garis memesong. Betul. Jadi apa yang Cikgu Amit nyatakan tadi memang tepatlah, betul lah. Okay. Cuma kekeliruan di sini ialah cikgu-cikgu menggunakan buku di pasaran tu. Mungkin cikgu tidak merujuk kepada pemeriksa, rujuk kepada pemeriksa. Sebenarnya begitulah graf bar memesong diterima. Tapi buku di pasaran menulis hanya satu skema saja, graf garis memesong. Sekian cikgu.